mencari dan memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu bahawa sabda Rasulullah itu adalah jawabul kalim, kalam yang mempunyai hikmah yang sangat besar, yang mampu untuk kita gunakan sepanjang hayat dalam kehidupan manusia ini, sehingga manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan dan rahmat Allah, dalam pada kita mungkin terlalu sibuk dengan berlaku pada hari ini, tak melalui Quran Nabi dan sekalian, maka kita akan baca satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana berkait dengan kepentingan untuk kita memilih seorang pemimpin. Sebab ada di kalangan kita hari ini disokok bahawasanya politik itu kotor. Bila politik ini kotor, maka tak wajar untuk kita berpolitik. Hakikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan insan yang menjadi contoh kedua umat manusia. Memberikan definisi dan maksud politik itu dalam suasana konteks sangat luas. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa isqala kita lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah menjadikan Adam alaihissalam dan keturunan itu, maka Allah menjadikan Adam yang manusia ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Maksud politik di dalam Islam ini adalah kepemimpinan, yang mana kepemimpinan itu bukan hanya kita pandang dari sudut yang luas, tapi kita pandang dari sudut yang kecil, sehingga hal itu sampai kepada tahap kita menjadi khalifah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan di atas kepimpinan kamu. Manusia dia bermula dengan apa diistilahkan oleh para ulama sebagai fardul muslim, sebagai individu yang memimpin diri sendiri. Bertuan adalah diri bertuan, yang mana bertuan ada tanggungjawab pada diri bertuan, yang mana Allah Ta'ala perintah kepada bertuan sendiri untuk memimpin diri sendiri. Sebab itu Allah bagi ruang, ada ruang untuk berbuat baik, ada ruang untuk melakukan kejahatan dan maksiat kepada Allah. Bagi mereka yang tahu matlamat dan tujuan mereka, mereka akan pilih jalan untuk mentaati perintah Allah dengan memimpin diri ini ke arah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Sebab itu kita ada dalam usul fiqh sebagai contoh, kita bincang bab ada yang fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain tanggungjawab individu, mana tuan-tuan kita bertanggungjawab untuk memimpin diri kita sendiri. Allah fardukan kita sembahyang, apakah kita sembahyang atau tidak. Allah fardukan kita puasa, apakah kita puasa atau tidak. Dan setiap ini adalah merupakan satu bentuk kepimpinan yang Allah Ta'ala ajar diperintah mula-mula diri kita sendiri. Atas daripada fardu muslim, para ulama menyatakan dia sampai kepada level baitul muslim, keluarga Islam, yang mana dalam komponen keluarganya ada beberapa orang. Kita ada mak, kita ada ayah, kita ada isteri, kita ada anak-anak. Dan setiap di kalangan kita bertanggungjawab terhadap segala apa yang ada dalam keluarga kita. Kalau kita sebagai suami, kita bertanggungjawab kepada isteri kita. Kalau kita sebagai isteri, isteri itu bertanggungjawab pada anak-anak. Kalau kita sebagai suami, suami bertanggungjawab juga kepada mak dan ayah. Begitu pusingan bermula daripada individu itu berjaya memimpin diri sendiri. Islam bawa kepada konsep yang lebih luas daripada itu, iaitu memimpin keluarga yang lain. Kadang tuan-tuan, prasyarat menjadi seorang pemimpin yang lebih besar daripada itu. Tuan-tuan, kita kena mula tengok, pilih pemimpin, tengok apakah dia mampu melihat dan membimbing diri sendiri terhadap perintah yang Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau dia lepas peringkat ini, baru kita tengok apakah dia lepas peringkat untuk memimpin keluarga dia. Kalaulah diri dia boleh kawal, tapi keluarga tak boleh kawal, silahkan ada kuit kontrol dan macam-macam dan sebagainya, apakah layak sebagai seorang ini memimpin dalam konteks yang lebih besar daripada itu.
Baik itu orang berjaya memimpin keluarga adalah satu prasyarat untuk berjaya menjadi seorang pemimpin masyarakat. Tapi kalau diri keluarga mereka tidak mampu untuk selesaikan, bagaimana dia boleh menyelesaikan masalah yang lebih besar daripada itu. Dan daripada fardul muslim, baitul muslim yang banyak itu, keluarga-keluarga yang banyak digabungkan baru dianggap sebagai mujtama muslim, iaitu masyarakat muslim. Dan menjadi pemimpin masyarakat, kita tuan-tuan berada di satu taman. Kita ada ketua, ada tetangga, ada surau, pimpinan surau, ada kalau persatuan penduduk dan seumpama. Itu dalam konteks yang lebih besar. Kita bukan hanya memimpin keluarga kita, tapi kita memimpin keluarga-keluarga yang lain untuk kita bersatu menjalankan tugas dan tanggungjawab yang Allah SWT. Lebih besar daripada itu baru sampai kepada mereka memimpin sebuah negara. Berarti Islam mementingkan soal kepemimpinan. Jangan kita anggap memilih pemimpin satu benda yang main-main. Tidak. Kita memilih pemimpin adalah benda yang serius. Kerana tanpa kita memilih pemimpin, Islam tak mampu kita laksanakan. Contoh yang paling mudah, tuan-tuan, kita perlukan pemimpin untuk menentukan tarikh hari raya. Tak ada hari raya, tak ada pemimpin semuanya kita nak tentu tarikh hari raya. Kan? Sebab tu kita perlu ada mufti. Mufti itu dia punya teritori kawasan untuk dia layak mengeluarkan fatwa. Semua orang ikut kata-kata dia, mesti ada sebuah teritori kekuasaan. Itu penting, pemerintah penting. Kita perlukan mufti. Mufti datang daripada pelantikan. Dan mereka ini adalah penting untuk menentukan tarikh hari raya dan sebagainya, menyelesaikan isu-isu yang ada kepada umat kepada masyarakat. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan Allah, jangan kita pandang enteng soal kepimpinan ini. Kerana kepimpinan itu adalah suatu perkara yang wajib. Dan kalau nanti tidak wajib, nescaya itu tidak berlaku pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi susah-susah berhijrah daripada Mekah menuju ke bumi Madinah untuk mengajarkan manusia bagaimana memimpin manusia yang lain, bagaimana untuk menjadi seorang khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lalu orang bertanya pula, Ustaz, betul kita nak pilih pemimpin? Adakah di dalam Islam ini demokrasi? Demokrasi kan bukan dia datang daripada barat. Hari ini datang satu momokkan. Kadang-kadang kita dapat risalah-risalah setiap hari Jumaat, kadang-kadang saya baca pun risau, saya baca tuan-tuan, dia menyuntik satu pemikiran bahawasanya politik ini kotor, demokrasi itu bukan datang daripada Islam. Lalu akhirnya kita tidak menunaikan tanggungjawab memilih seorang pemimpin. Benar, demokrasi itu bukan datang daripada sistem Islam, tetapi Islam tidak pernah menolak sistem demokrasi. Sebab Islam tidak pernah mengajar bagaimana kaedah memilih pemimpin. Cuma Islam memberikan ciri-ciri bagaimana seorang itu layak menjadi seorang pemimpin. Apa ciri dia amanah yang kita akan bincangkan. Tetapi sebelum daripada itu, sebelum kita bincangkan ciri-ciri seorang pemimpin dan kita melihat kepada sejarah Nabi Muhammad SAW, kita dapati bahawa sesungguhnya Nabi sendiri tidak pernah meletakkan suatu garis panduan yang ketat bagaimana memilih seorang pemimpin. Sebab itu tuan-tuan, tapi para sahabat dia faham bahawa pemimpin itu penting. Sebab itu bila datang kewafatan Rasulullah SAW, waktu itu kita tengok bagaimana para sahabat faham konsep kepemimpinan ini, penting memimpin sebuah negara ini. Sehingga kan bila jenazah Rasulullah belum lagi diselesaikan dan disempurnakan, para sahabat telah berkumpul untuk melantik siapakah yang menjadi khalifah pada waktu itu. Maka sebelum jenazah Rasulullah itu selamat disemandikan, para sahabat berkumpul, ya. Ditinggalkan sementara, ada orang yang boleh menguruskan, dan mereka yang penting datang membuat suatu permesyuaratan bagaimana nak memilih pemimpin, siapa yang nak dilantik sebagai pemimpin waktu itu. Lalu akhirnya bermesyuarat, datang pelbagai cadangan. Ada yang cadang daripada golongan Ansar, ada yang cadang daripada golongan Muhajirin. Akhirnya mengambil beberapa perbincangan, secara harmoni diselesaikan bahawa yang dilantik waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tuan-tuan, konsep ini penting. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat Tuanku Jaafar bila dia meninggal dulu, kan dia ada istilah yang tuan makan, yang tuan menanam. Apa maksud dia? Yang tuan lama makan, meninggal, yang tuan baru yang menanamkan. Maksudnya bila datang yang tuan baru, sebelum jenazah yang tuan lama ini diselesaikan, yang tuan baru yang menanamkan.
Dan konsep itu tidak bersalahan. Ini yang dikatakan konsep kepimpinan Islam, dan mereka ini meniru sebiji daripada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana penting kepimpinan. Ya, sebab itu kalau kita cuba orang pertikaian itu lama sangat kan. Mempunyai meninggal untuk 7 hari baru nak dikebumikan. Ya. Itu mungkin persoalan yang lain. Tapi dilantik dulu, dapat yang tuan baru, yang tuan barulah yang menanam, yang tuan yang lama. Ini di antara konsep yang menarik yang difahami oleh para ulama dan akhirnya berjaya diterapkan dalam sistem raja yang ada di dalam negara itu. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, bila Sayyidina Abu Bakar dilantik sebagai khalifah pada waktu itu, maka Sayyidina Abu Bakar turun. Dia habis selesai penyempurnaan jenazah Rasulullah SAW. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar naik ke Mekah dengan memberikan satu ucapan yang memberikan penegasan tentang soal dan ciri soal pemimpin yang baik. Apa dia? Sayyidina Abu Bakar sebut, inni qad wallitu alaikum wa lastu bifaikum. Aku ini dilantik di kalangan kamu, bukan aku di kalangan yang terbaik. Satu istilah, satu pernyataan yang sangat hebat dilafazkan oleh Sayyidina Abu Bakar, menggambarkan bahawa kepimpinan ini tidak boleh datang kecuali daripada sokongan orang awam. Baik itu tuan-tuan, kita jadi pemimpin mesti ada sokongan. Tuan-tuan jadi ketua keluarga, tuan-tuan mesti dapat. Tuan-tuan nak bagi arahan kepada anak-anak, tengok-tengok isteri kita tak hormat keputusan kita, apa jadi pada anak kita tuan-tuan? Elek. Mak pun kau tak boleh kawal, apatah lagi kau nak arahkan anak. Dalam konteks keluarga, dalam konteks yang lebih besar pada itu, kata Sayyidina Abu Bakar, inni qad wallitu alaikum. Aku ini dilantik di kalangan kamu, bukanlah aku ini tergolong daripada mereka yang berhak. Maknanya Sayyidina Abu Bakar tahu di kalangan masyarakat ni ada kepakaran. Yang ni pakar bidang ekonomi, yang ni pakar bidang pendidikan, yang ni pakar undang-undang. Mana negara itu tidak boleh dibina hanya dengan satu kepala individu semata-mata, tapi dia mesti datang daripada bawah untuk bantu, saling membantu di antara satu sama lain. Barulah sebuah kepimpinan itu dia menjadi kepimpinan yang tepat dan kepimpinan yang baik. Ini penjelasan diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menyatakan ini, fa'in ra'aitumuni ala haqqin fa'inun. Kalaulah kamu nampak aku melakukan satu kejahatan, maka hendak kebaikan, maka hendaklah kamu bantu aku. Mana kalau aku buat perkara yang baik, aku buat satu pelaksanaan program yang baik kepada masyarakat untuk taatkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bantu aku. Tak perlulah marah dan sebagainya, tak ada semua nak bakar macam tadi. Ada kadang-kadang mentaliti kita hari ini, kita masyarakat kod pemakar tu, satu-satu pemakar ni banyaknya tuan-tuan. Negeri lain ini pemakar ni, negeri ini di pemakar. Ada mentaliti kita bila sebut pemakar, kau nak bakar, bodoh juga salah tak. Pendekatan Sayyidina Abu Bakar, fa'in ra'aitumuni ala haqqin fa'inun. Kalau kamu nampak aku melakukan perkara yang betul, tidak bercakap perintah Allah dan Rasul, kamu bantu aku. Fa'in ra'aitumuni ala batilin fasaddidu. Kalau kamu nampak aku melakukan perkara yang batil, perkara salah, perkara maksiat, maka kau hendaklah menghalang aku daripada melakukan perbuatan tersebut. Ini dan konsep ini menarik tuan-tuan sekalian. Ya, sebab tidak ada masalah bagi seorang pemimpin untuk ditegur. Ada kadang-kadang ego seorang pemimpin dia tak boleh ditegur. Tapi Sayyidina Abu Bakar dengan keterbukaan memahami konsep kepimpinan, orang yang paling faham dan paling rapat dengan Nabi, dia menyatakan, kalau kamu nampak aku melakukan kesalahan, hendaklah kamu halang aku daripada melakukan perbuatan tersebut. Dan kaedah kita nak menghalang banyak. Pertama, mungkin kita boleh tegur cara baik dan sebagainya. Dan Islam tidak pernah melarang pun bahawa katalah kalau pemimpin ni kita tunggu dia tak layan. Sekali dia buat tak layan, 3 kali, 10 kali pun dia tak layan. Apa kaedah? Dia sampai tahap boleh menyedarkan seorang pemimpin itu adalah merupakan satu perkara yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana Sayyidina Umar ucap, dia tengah bagi khutbah, tiba-tiba orang datang, bangun, bangkit, marah pada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, kamu hendaklah bertakwa pada Allah, kamu melakukan kesalahan yang besar. Dia tegur Sayyidina Umar secara direct. Masa tu ramai orang tengok, ya? Kalau kita lah jadi pemimpin orang tua macam tu tuan-tuan, kita rasa tercabar. Ego kepimpinan manusia itu tercabar. Tengok-tengok datang seorang sahabat di sebelah Sayyidina Umar, dia pun bangun. Kamu kalau kamu nak tegur Sayyidina Umar pun nak tegur pemimpin, tegur lah cara yang baik.
Janganlah tegur dengan cara yang kasar. Janganlah tegur dengan naik suara yang macam ni. Bawalah masuk pejabat, bincang kat belakang ni, cerita depan orang. Buat apa? Kan masuk TV, macam keluar surat khabar. Macam mana? Tengok tuan-tuan, Sayyidina Umar ni orang yang di antara para sahabat yang sangat faham syariat yang telah dibawa oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Rupanya Sayyidina Umar ni kata apa? Weh, kamu duduk. Dia marah orang duduk sekolah ni tadi. Biarlah aku ditegur dalam keadaan yang kasar, selagi mana teguran kasar itu mampu untuk mengubah kesalahan yang telah dilakukan. Makna pemimpin ni tuan-tuan, Sayyidina Umar ni dia faham. Tak ada istilah bodek-bodek. Kalau salah, tahu. Kan masalah kita hari ni bodek lebih. Itu yang payah tu. Bodek nombor satu. Kan jumpa orang, wah, saya sokong kau. Belakang belum tentu. Doa dia jangan main-main. Waktu saya ada pernah pergi ke Merdeka Center. Merdeka Center ni kalau Malaysia ni dia terkenal sebagai kajian nak tengok pengundi sokong mano dan sebagainya. Bila saya tanya orang Merdeka Center, dia kata orang Malaysia lah paling masalah. Bila dia buat survey, dia tanya orang, dia lebih cenderung untuk menipu tu lebih. Bagaimana pandangan kamu pada pemimpin negara kita? Oh, pemimpin negara saya lah yang paling hebat. Dia mengaku tuan-tuan. Tapi bila tanya soalan lain bercakap, tadi kata lain hebat, yang dia kata masalah, yang dia kata terlibat macam tu. Sebab trend orang kita ni tuan-tuan, dia ada istilah macam tak berapa nak berani nak menyatakan satu kebenaran. Mungkinlah dalam keadaan lama dan sebagainya, dia takut. Dia kata, dia tanya kau nak undi mana? Kalau dekat US ni tuan-tuan, kau nak undi mana? Demokrat ke Republican? Sana. Sebab tu tuan-tuan, di Amerika Syarikat, orang habis mengundi je, keluar dia di usia mengundi, ada seorang tunggu dekat pintu lah. Dia tanya kau undi apa? Republican, Demokrat. Sebab tu sebelum SPR kat Amerika sana umumkan, dia orang dah tahu dah keputusan secara tepat. Sebab orang sana berani untuk menyatakan kalau benda ni betul, benda ni salah, itu perkara yang lain. Tapi kat kita ni dia tak berani. Rahsia. Kau dia apa? Rahsia. Kau dia apa? Kau dia saya kan? Saya kata belum tentu dia pakar lagi kerja. Sebab tu apa yang disurvey dengan keputusan tu selalu berdampak perbezaan yang semasa. Dan akhirnya tuan-tuan, tapi Sayyidina Abu Bakar menyatukan keadaan di sini. Lalu Sayyidina Abu Bakar turun daripada mimbar. Turun mimbar tuan-tuan, semua sahabat datang bertemu Nabi dan bersalam dengan Nabi. Dia bersalam dengan Nabi, bersalam dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan salam Sayyidina Abu Bakar ini dianggap sebagai satu bai'ah bahawa orang-orang Madinah bersetuju bahawa Sayyidina Abu Bakar itu adalah pemimpin yang mereka sendiri lantik di kalangan mereka. Baik itu tuan-tuan dan sekalian, daripada salam inilah para ulama mengeluarkan suatu kaedah hukum bahawa sesungguhnya pangkat kita dalam pilihan raya itu adalah sebagai satu tanda kita memberikan suatu pengiktirafan bahawa dia lah yang kita pilih sebagai seorang pemimpin. Itu kan. Kalau nak salam Perdana Menteri, dia nak salam 28 juta orang ni tuan-tuan, longok tangan sampai kena ulu tangan dan letak tangan. Kalau tepuk-tepuk je. Itu pun belum tentu dapat 28 juta. Orang yang pertama masuk orang ke sejuta, mati dah orang yang pertama. Bisa. Dan itu kaedahnya ulama terjemah. Kita Islam tidak sesukar itu. Maka kaedah bai'ah itu juga boleh kita terjemahkan berdasarkan apakah kita kepada kertas undi itu bermaksud kita bertanggungjawab memilih pemimpin yang selayak menjadi pemimpin pada pandangan diri kita. Dan perkara ini tuan-tuan kita boleh harmonikan dan cantikkan lagi di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab ni kita tahu sebelum dia mati dia ditikam oleh siapa? Oleh orang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah inilah yang menikam siapa? Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ni di antara kelebihan dia adalah dia mempunyai susuk tubuh yang sangat hebat. Dia kena tikam ni tuan-tuan 40 hari lepas itu baru meninggal. Nampak 40 hari kalau kita kena tikam, kalau kena kat tandur ni tuan-tuan bukan kata 40 hari. Seminit dia belum tentu lagi gol lah kita. Hebat tubuh fizikal Sayyidina Umar. Dia kena tikam tuan-tuan, waktu tu mana ada hospital, injek semua mana ada. Tapi dia meninggal hanya 40 hari sempat. Cuma Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia seorang pemimpin yang sangat bertanggungjawab. Iaitu sebelum bila dia ditikam, dia pun kata saya ni rasa tak lama dah saya nak mati. Sebab apa dia tikam? Jadi sebelum saya mati, saya nak letak jawatan, iaitu nak menyerahkan kepimpinan ini kepada khalifah yang baru. Sebab
rasa saya tak mampu untuk menggalas tugas sebagai seorang pemimpin. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu panggil menteri dia, syura dia mereka tuan-tuan. Yang mana kita tahu syura para sahabat itu adalah 10 sahabat yang dijanjikan syurga itu. Oleh kerana dia dijanjikan syurga, dia masuk sebagai ahli syura kerana yakin setiap langkah dan kata-kata itu yang diucapkan oleh para sahabat 10 orang ini adalah yang layak untuk mengeluarkan satu istihad dia. Lalu akhirnya dipanggil Sayyidina Umar, panggil 10 sahabat dia. Masa itu 38 orang. Panggil mereka, dikata Sayyidina Umar kata, aku nak melantik khalifah baru, aku nak minta jawatan sebelum aku mati sebab aku sakit dan tak mampu nak menjalankan tugas yang baru. Dan pada waktu itulah Sayyidina Umar, dia kata macam ni, untuk kita memilih pemimpin selepas aku nak buat satu kaedah yang mana Sayyidina Umar memanggil seorang sahabat namanya Abdul Rahman bin Auf. Dia panggil Abdul Rahman bin Auf, dia kata, wahai Abdul Rahman, aku nak minta kepada kamu lakukan satu tugasan. Apa dia tugasan tersebut? Dia kata, wahai Abdul Rahman, kamu pergi ketuk setiap pintu rumah di Madinah. Kamu tanya kepada mereka siapa yang kamu nak lantik sebagai khalifah selepas Umar. Sebab masa tu berita dah tersebar dah mati ke belum kan. Macam-macam lah khabar ni, fitnah macam-macam. Biasa zaman tu tuan-tuan. Tambah pula orang Yahudi ada masih lagi pada waktu itu. Dan pada waktu itulah Sayyidina Umar hantar Abdul Rahman bin Auf ketuk pintu, setiap pintu di Madinah. Jangan tinggal satu pun. Tanya mereka siapa yang kamu nak lantik sebagai khalifah. Lalu Abdul Rahman bin Auf pun pergi setiap pintu buat penamaan calon dia, dinamakan calon dia. Masa tu tak adalah bawa dia, tak ada tuan-tuan ni. Tanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dikumpulkan nama-nama yang telah dicadangkan oleh orang Madinah siapa yang nak menjadi khalifah selepas. Dikumpul-kumpul banyak nama, ada lebih kurang 7-8 nama lebih kurang. Di antara yang saya ingat, di antara adalah Ibn Umar. Anak Sayyidina Umar sendiri pun dapat pencalonan yang agak tertinggi, agak tinggi juga, bukan paling tinggi, agak tinggi. Dan akhirnya bila dikumpulkan nama, Sayyidina Umar bermesyuarat sekali lagi. Dia buat saringan kepada nama tersebut. Siapa yang ada kes haluan buang, contohlah kan. Siapa yang ada masalah dia buang. Tetapi dulu nak pastikan mereka itu layak menjadi seorang pemimpin ataupun tidak. Termasuklah Sayyidina Umar buang nama anak itu sendiri, Abdullah bin Umar. Sebab dia tak nak membentuk satu persepsi yang buruk kepada kepimpinan ini anak bertanding, maknanya saja nak lantik anak sendiri, koloni lah, nepotisme lah. Dia tak nak bentuk begitu. Akhirnya dia buang beberapa nama, tengok ambil 2 nama yang paling tinggi yang mendapat pencalonan waktu itu adalah Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bila dapat 2 nama tertinggi, Sayyidina Umar kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, sekali lagi aku minta kepada kamu ketuk setiap pintu di Madinah. Kamu tanya kepada mereka siapa yang kamu nak lantik selepas Umar menjadi khalifah, sama ada Uthman ataupun Ali. Disuruh pilih Uthman ataupun Ali yang kamu nak lantik ni sebagai khalifah. Masa tu Abdul Rahman bin Auf pergi, ya. Pergi. Waktu tu memang tepatlah, tak ada pertikaian kata Abdul Rahman bin Auf ni buat penghuni hantu ke, tak ada. Mana SPR bersih waktu tu tuan-tuan, ya. Tak ada pertikaian. Abdul Rahman bin Auf sangat jujur di dalam memberikan semangat. Waktu tu pula 2 calon, tak ada calon bebas tuan-tuan. Calon bebas tak ada, ni banyak calon bebas tuan-tuan, ya. Itu keadaan dia. 2 calon saja. Akhirnya dengan 2 nama ini dikumpulkan, masa tak ada pertikaian, tak ada nak kata Abdul Rahman bin Auf. Tengok kredibiliti dan integriti para sahabat waktu itu. Sebab bukan ditanya kepada orang Islam, tetapi juga ditanya kepada orang bukan Islam, siapa yang kamu nak pilih sebagai pemimpin, Umar, Uthman ataupun Ali. Bila kumpulkan nama tersebut, bawa kepada Sayyidina Umar, bentangkan keputusan. Yang pertama yang mendapat undian tertinggi adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Lalu dengan senang hati Umar isytihad, aku letak jawatan, Uthman dilantik sebagai khalifah pada waktu itu. Tapi masa tu menarik tuan-tuan, Umar, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Uthman tak pergi kempen pun. Tak duk pergi rayu di rumah-rumah, gantung banner, tak ada tuan-tuan, bendera pun tak lagi. Dan tengok harmoni soal pemilihan pemimpin. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ruang lingkup apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar,
maka kita tahu bahawa Saidina Umar juga di antara orang yang memahami konsep kepimpinan, dia mesti bermula daripada bawah. Sebab itu bila kita sebut demokrasi pada hari ini, proses pilihan raya dan sebagainya, dia juga termasuk dan tidak bercanggah daripada kaedah telah digariskan oleh Islam. Seolah-olah kita nampak yang memperkenalkan demokrasi ini adalah merupakan Saidina Umar Al-Khattab. Jadi apa lagi alasan kepada kita hari ini untuk tidak keluar mengundi dengan kita menyatakan bahawa pilihan raya ini benda yang tidak syar'i, benda yang tidak sunnah, sedangkan apa yang diamalkan oleh para sahabat itu adalah satu kaedah kepimpinan yang sangat jelas bahawa mereka semua faham kepimpinan bermula daripada individu naik pada keluarga, keluarga naik pada masyarakat, barulah sampai ke tahap memimpin sebuah negara dan lebih daripada itu menjadi khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara perkara yang perlu jelas kepada kita, perlu kita memilih seorang pemimpin, dan proses memilih pemimpin itu adalah sangat penting dalam sejarah kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lalu timbul juga persoalan pada hari ini, Ustaz, saya memang nak pergi mengundi, saya memang, tetapi saya ada satu masalah. Calon ramai sangat masalah. Macam mana saya nak pilih seorang pemimpin? Jadi jawapannya tuan-tuan sekalian, kita kena pilih sebagaimana apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri pemimpin yang baik. Kita boleh ambil ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar tadi dengan ucapan memberikan gambaran sifat pemimpin itu adalah dia adalah tidak memiliki ciri-ciri sifat munafik yang pernah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia di antaranya? Wa iza tumina khana. Apabila mereka diberikan amanah, mereka khianat. Bila mereka khianat, jangan kita pilih mereka ini sebagai seorang pemimpin. Nak tahu dia khianat ke tidak? Tengok kepimpinan dia. Tengok kepimpinan pada diri dia. Apakah dia khianat pada amanah Allah atau tidak? Tengok dalam keluarga dia. Apakah dia khianat pada amanah Allah atau tidak? Kalau dia memiliki ciri-ciri pengkhianatan ini, maka tidak layak untuk kita memilih mereka itu sebagai seorang pemimpin. Kan, wa idza hadasa kadzaba, kata Nabi. Mereka bila mereka bercakap, mereka menipu dalam percakapan mereka. Tadi saya tak buat benda ni. Kita buat agenda yang hebat untuk rakyat. Tapi dia kadzaba, dia menipu, dia tidak bercakap sebalik daripada itu. Maka golongan ini tidak layak kita memilih mereka sebagai seorang. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri kepimpinan ini. Inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Sungguhnya kalau dalam kisah Nabi Shu'aib alaihissalam tersebut, Allah menyatakan hendaklah dipilih di kalangan mereka yang layak itu adalah qawiyyun, yang kedua amin, yang pertama yang memiliki kekuatan. Apa maksud kekuatan digariskan oleh ulama? Dia memiliki kekuatan daripada sudut amanah ilmu. Lalu para ulama menyatakan orang yang paling layak menjadi pemimpin adalah orang yang paling memahami ajaran Allah Subhanahu. Sebab itu kalau kita pilih di kalangan pemimpin yang tak faham ajaran Allah, sebab itu kita buat masalah. Kita orang Islam, dia tak faham Islam tu bagaimana. Bila dia tak faham Islam bagaimana, kita latih dia sebagai pemimpin yang tu bawa ajaran yang pelik-pelik, yang tu keluar istilah yang pelik-pelik. Akhirnya dia bercampur aduk di antara kebenaran dan kebatilan. Tak apa kita beda masjid, tapi dalam masa sama kita buat masalah. Apa sih konsep besar-besaran buat dulu. Dan akhirnya macam kita kata tak selesai. Sebab dalam Islam ini ada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Buat perkara yang baik, cegah perkara yang munkar. Kita cat rumah, dalam sesama kita bagi orang conteng, tak selesai masalah. Jadi terbaik kita halang orang conteng, baru kita cat rumah, barulah rumah tersebut menjadi rumah yang sempurna. Kan, ini garis panduan yang telah digariskan dengan secara jelas. Sebab itu kita kena faham, orang yang paling layak menjadi seorang pemimpin, orang yang paling faham ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu perkataan qawiyyun yang ditarifkan dalam kisah Nabi Shu'aib alaihissalam ini adalah mereka yang mempunyai kelayakan untuk mengeluarkan suatu ijtihad supaya tindakan-tindakan yang dilakukan itu tidak bercanggah dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Janganlah buat benda dalam Islam ini sebagai contoh, benda yang dah confirm haram, kita cari justifikasi untuk menghalalkan. Itu tak boleh. Allah dah mengharamkan arak, kita pun kata kalau tak boleh hilang arak ni, mana tak naik ekonomi kita contoh. Kita membuat dalam hal kita dah bercanggah dengan prinsip usul fiqh yang tidak layak bagi seorang Muslim untuk mengeluarkan fatwa ataupun ijtihad yang disebutkan.
Yang kedua, perkataan qawiyun amin ini, Allah Subhanahu wa taala cerita perkataan kuat itu juga dimaksud orang yang bijaksana. Pemimpin dia bukan hanya perlu faham agama, dia mesti juga tergolong daripada orang yang bijak. Kalau pemimpin tak bijak, tuan, dia tak layak menjadi seorang pemimpin. Sebab pemimpin di dalam keadaan apa juga keadaan pun biasa dia tersepit antara dua, iaitu sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Datang satu masalah, bergaduh dua orang nak menyelesaikan masalah untuk memastikan umat ini mampu untuk bersatu. Waktu itu dia mesti mencari jalan. Mungkin ada di kalangan mereka yang berkorban, dan di sinilah memerlukan satu bentuk kebijaksanaan. Masalah ekonomi datang, dia mampu macam mana nak selesaikan. Masalah undang-undang datang, dia mampu untuk selesaikan. Masalah pendatang asing datang, dia mampu untuk selesaikan. Ini dinamakan sebagai pemimpin yang bijak. Allah gariskan perkataan qawiyun itu adalah seorang pemimpin yang bijaksana yang mampu untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, Allah Ta'ala sebut Al-Amin, iaitu orang yang beramanah di dalam setiap tanggungjawab dia sebagai seorang pemimpin. Bila sebut soal amanah ini tuan-tuan, maka dia kena pastikan setiap sen yang keluar dalam perbendaharaan itu mampu untuk dijana dengan baik, tidak berlaku pembaziran, tidak berlaku apa yang disebut sebagai rasuah, tidak berlaku dalam bab mengambil hak orang lain secara yang batin. Itu garis paduan. Dan itu kalau tuan-tuan baca buku Siyasat Syar'iyyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ra'iyyah karangan daripada Ibnu Taimiyah, dia menjelaskan antara tanggungjawab paling besar seorang pemimpin nak memastikan setiap sen yang masuk dalam perbendaharaan negara dan setiap sen yang keluar itu mestilah untuk manfaat maslahat umum, bukan untuk tujuan diri mereka sendiri. Hari ini bermasalah duit yang masuk banyak ni, duit keluar sikit. Kat mana tengah-tengah tu ada orang cabut keluar. Yang dia masalah. Bila cabut keluar di tengah-tengah, akhirnya ekonomi umat Islam tidak berkembang. Walaupun umat Islam ni kaya, negara ni kaya. Tengok negara umat Islam semuanya kaya, kaya dengan minyak, dengan sumber mineral. Tapi kenapa kita tidak menguasai dunia, tuan-tuan? Kerana kita tidak memiliki orang yang al-amin, yang benar-benar amanah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala. Inilah krisis paling besar kepada umat Islam hari ini. Kita tidak ada pemimpin yang mampu untuk membawa ciri-ciri yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran dan berkelian bahawa kenapa umat Islam hari ini masih lagi mundur, walaupun negara umat Islam itu kaya dengan berbagai sumber. Di antara sebab kita kehilangan pemimpin yang beramanah untuk menjaga hal di dalam negara kita, menjaga hal rakyat kita. Walaupun kadang-kadang negara kita kaya, tapi betapa banyak orang yang miskin yang wujud di dalam negara tersebut. Tengok Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin yang hebat. Dia boleh pastikan tuan-tuan turun padang, tengok keadaan dan memastikan tidak berlakunya ada orang miskin dalam negara. Sebab tu kekayaan negara kalau diurus sumbernya dengan baik, kita akan pastikan nampak bahawasanya umat Islam ini adalah umat yang hebat dan tidak memerlukan bantuan daripada orang lain. Malah kita kehilangan pegawai tersebut. Baik Nabi SAW sebut uzil hikmatan min ayyi'in kharajat, carilah balik permata yang perlu untuk digali balik untuk mengembalikan kepimpinan dan kepimpinan Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita nak pilih pemimpin nanti tuan-tuan, cari balik kepimpinan kita orang Islam, kita ada iman pada Allah, carilah orang yang paling layak untuk membawa dan membimbing kita kepada Islam, membimbing kita kepada syariat Allah Subhanahu. Baik, timbul pula soalan yang ketiga, Ustaz. Sampai saya bertanding dua-dua orang bukan Islam. Saya nak bertanding, Ustaz, kalau dua-dua bukan Islam yang bertanding, tak berarti lah, kerana saya buat diwasak. Dia nak buat diwasak. Saya buat diwasak senang. Dua-dua saya pangkat. Pangkat tu bukan lantik dia, pangkat memang dua-dua saya tak setuju. Kan? Ada yang setuju. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, dalam konteks kita pada hari ini tuan-tuan, kita pilihan gaya umum ni bukan pilihan gaya kecil. Gaya kecil ni seorang je meninggal atau apa sebagainya, letih. Pilihan kecil ni dia soal pertolongan besar. Tapi pilihan gaya umum di tuan-tuan adalah pilihan gaya untuk mendapatkan mandat. Dan gaya mendapatkan mandat dalam arti kata kita nak memilih siapa yang layak untuk menjadi pemimpin, dan kita menentukan arah mana dan dasar mana yang akan diperkenalkan.
Jadi nak tak nak tuan-tuan sekalian, kita kena cari dan kita kena pilih salah satu daripada konsensus yang penting. Mana yang mana? Yang ni tak. Contoh mudah, kita ada dua coalition. Satu bola biru, satu bola oren negak ni, tak tahu nama, tak tahu oren negak ni. Jadi kita ada dua coalition. Yang mana? Yang dua ini bertanding boleh membentuk kerajaan. Ada orang hari ini dia memilih pemimpin yang tidak boleh membentuk kerajaan. Pilih bebas, ataupun dia bertanding tapi dalam keadaan yang tidak cukup, tak boleh bentuk kerajaan, tidak dapat mandat. Perkara seperti ini tidak sebenarnya memberikan keuntungan kepada umat. Jadi tuan-tuan pilih sama ada dua konsensus itu yang boleh membentuk mandat, yang mana yang memberikan kebaikan kepada umat. Tengok kedua-dua belah pihak, dua-dua orang Islam. Tengok dan tuan-tuan timbang yang manakah yang boleh memberikan manfaat kepada Islam itu lebih kepada umat, yang itulah sepatutnya tuan-tuan pilih sebagai seorang pemimpin. Jangan jadikan alasan oleh kerana dua-dua topik ini adalah bukan Islam, kita tidak menunaikan hak kita. Kita kena tunai sebab di dalam Islam kaedah usul fiqh menyatakan irtikabu akhafud darurain. Penting di kita hari ini adalah untuk mengambil darar yang paling kuat. Dua-dua Islam ni bukan Islam tak boleh diterima. Sebab dia kezaliman paling besar bagi seorang bukan Islam adalah kekufuran kepada Allah. Memang tidak selayak untuk kita melantik mereka sebagai pemimpin, tetapi kerana kita perlukan mandat dan pentingnya mandat tersebut untuk mendapatkan konsensus untuk melihat masa depan Islam yang lebih baik, tuan-tuan pilih yang mana satu daripada konsensus tersebut yang boleh memberi sumbangan kepada umat lebih daripada yang lain. Kalau belah ni lebih, itu tidak belah. Kalau belah ni lebih, itu tidak belah. Tidaklah mendatangkan masalah untuk kita mengundi salah satu daripada konsensus walaupun kedua-duanya datang daripada bukan Islam. Tapi kalau tuan-tuan pilih yang bebas, saya rasa tak ada kepentingan, bahkan mendatangkan kerugian. Sebab kalau menang pun sekalipun, dia tidak boleh membentuk mandat dan tidak ada kesan langsung kepada kita nak bawa syariat ataupun kita nak bawa syiar agama Allah Subhanahu. Itulah di antara beberapa peringatan dan pendekatan tuan-tuan Allah sekalian dalam soal kita memilih pemimpin. Hari ini kita bukan cakap soal politik, tetapi kita bercakap tanggungjawab memilih pemimpin itu adalah merupakan persoalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak kan dia memberi kesan pertama kepada masa depan diri kita, memberikan kesan kepada masa depan keluarga kita, memberikan kesan kepada generasi-generasi akan datang, sama ada mereka mewarisi dengan ilmu dan dengan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan, ataupun sebaliknya dia mewarisi perkara yang bercabang dengan perintah Allah dan Rasul yang akan menyebabkan keturunan dan generasi kita akan datang akan rosak binasa dan lari daripada garis paduan yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan. Itulah di antara perkara itu di antara perkara yang boleh kita kongsikan pada malam ini tentang sekalian beberapa konsep pimpinan di dalam Islam. Mudah-mudahan tarikh itu tuan-tuan jangan tak bid'ah, jangan pula demam pula itu kan. Ada orang demam lah sampai rugi tuan-tuan ya. Sebab takut Allah tak ada tanya ya, di akhirat kelak kenapa kalau tak menunaikan tanggungjawab memilih pemimpin, sedangkan dia adalah perkara yang penting di dalam sejarah bagaimana nak membimbing umat ini ke jalan yang lebih baik. Jadi saya rasa cukup sekali itu untuk malam ini tuan-tuan sekalian. Ada soalan tu? Okey, kalau sebelum ini dia tidak pernah mengundi, apakah dia perlu bertaubat kepada Allah SWT? Jadi dia tidak dianggap sebagai salah satu bentuk dosa, dia cuma tidak menunaikan tanggungjawab. Jadi kalau kita istilah bertaubat kepada Allah itu, maknanya dia bukanlah dalam bentuk yang kita kata bertaubat sungguh-sungguh begitu, tetapi mungkin disebabkan kita tidak sedar, tidak faham dan sebagainya, maka bila kita faham sudah ada tanggungjawab. Jadi di mana tidak ada istilah nak kotak balik, tak ada. Boleh ke kotak balik, tuan belah baju tak ada pek dan tuan ya. Jadi itu akan datang, kita tunaikan tanggungjawab. Saya bukan hanya cakap ni tuan-tuan untuk pilihan raya akan datang saja. Mana tuan-tuan, tuan-tuan nak pilih ketua kampung, tuan-tuan nak pilih ketua keluarga, tuan-tuan sudah pastilah tuan-tuan pilih kan. Ketua adik-beradik, anak-anak kita tuan-tuan nak ajar soal kepimpinan, boleh kita boleh ajar. Dan bagaimana kita ajar konsep kepimpinan supaya mereka boleh daripada bawah akhirnya mereka memahami. Dan itulah tanda tuju yang mereka akan bawa kepada negara kita, agama kita dan seluruh umat Islam secara keseluruhan.
Allah. Baik, ada tuan. Kalau tak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Kami memang sudah tahu ya. Kita dah tahu lah orang sekali kuliah ataupun bidang yang lain lah. Contohnya apa yang kata tadi, buku yang kita tahu dan masih juga ada di kalangan kita ni masih juga tak tutup. Dah tahu dia tak baik tapi nak juga dia. Itu dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala lagi. Kenapa nak dia? Ada kepentingan ke, ada projek ke? Satu. Yang kedua mungkin sebab ilmu. Yang kedua saya tidak nafi, mungkin sebab ilmu. Kita ni tuan-tuan diajar kepimpinan. Masalah kita hari ini seolah-olah kepimpinan ini diajar dengan satu bentuk kemuliaan. Masalah orang barat tuan-tuan memimpin ini satu kemuliaan. Tapi dalam Islam memimpin ini satu amanah. Kita dah. Sebab itu mereka dilantik jadi pemimpin, mereka bangga. Mereka rasa mesti ada beza. Kau duduk jauh, aku pemimpin, kau bukan. Istilah golongan bangsawan. Sebab itu sejarah kepimpinan orang barat pun bermula di Eropah. Tuan-tuan tengok sejarah ni tuan-tuan, orang jadi pemimpin ni macam mulia sungguh lah. Pergi mana-mana jadi VIP, kena ada red carpet dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam, tuan-tuan tengok sejarah Sayyidina Umar. Tengah malam pergi, tengok orang, ada yang susah pergi. Sebab dalam Islam memimpin satu amanah. Siapa yang jadi pemimpin itulah hakikat dia adalah kuli kepada rakyat. Yang ni yang kita nak cari payah. Tapi oleh kerana kita daripada dulu hari ni kan masalah tuan-tuan. Cuba kita tengok Bilang ayu kali berapa ramai satu calon bebas bertombong pula calon. Sebab menggambarkan apa tuan-tuan? Seolah-olah nak jadi pemimpin itu satu kemuliaan. Itu kita bimbang. Sebab daripada awal kita nak menegakkan soal kepimpinan itu dengan cara Islam. Patut hakikatnya semua takut nak jadi pemimpin. Tapi hari ini semua berebut nak jadi pemimpin. Kan terbalik sistem ini. Guna ayat Quran, fastabiqul khairat, kejarlah kebaikan-kebaikan. Ingat kebaikan kau jadi pemimpin. Satu kaki macam pelakon kan. Kalau kita belajar hadis yang lain, satu kaki jadi pemimpin, satu kaki masuk pelakon. Kalau kita tak laksanakan amanah, dua kaki habis terjun. Tapi hari ini manusia dengan kesan daripada penjajahan nampak pemimpin itu sebagai satu kemuliaan. Hari ini kita nak ubah, nak nampak memimpin ini sebagai satu amanah. Kalau tak buat, dia layak untuk step down. Kita tengok budaya di Jepun sebagai contoh. Apa-apa berlaku, dia gagal dalam satu projek, letak jawatan. Sebab apa? Dia rasa itu tanggungjawab. Hari ini kalau dia buat salah, tuan-tuan, maaflah. Selagi tak berubah, aku takkan letak jawatan. Itu juga apa lagi. Sebab apa? Ditanam dalam satu mindset. Saya tak ingat siapa-siapa tapi itulah hakikat kepimpinan. Akhirnya kita salah faham kepimpinan, kita nampak begitu sebagai kemuliaan. Sebaliknya dalam Islam dia satu amanah yang besar. Semua takut jadi pemimpin. Sebab itu Sayyidina Umar kata, Sayyidina Abu Bakar kata, wulidu alaikum walastu bibarikum. Aku ini dilantik, bukan aku yang paling baik. Patut kalau kita dipilih, akulah paling hebat. Dan dia aku bukan yang paling baik. Tengok betapa rendahnya sebab dia memandang itu sebagai satu amanah yang besar yang Allah hakikat Allah Subhanahu wa taala bagi. Jadi nilai balik, muhasabah balik. Kita pilih pemimpin sebab apa? Kalau kita pilih sebab kita nak dapat projek, aku kenal dia ni, kalau aku sokong kan dia, aku rasa highway baru ni daripada Pajang pergi ke Pajang kan, buat baru lagi tuan, ini pun tak habis. Ada orang pun nak buat baru dia boleh dapat sebagai contoh. Jadi itu tak betul lah keadaan pemimpin. Kita memilih pemimpin sebabkan kita yakin dia mampu untuk menjalankan amanah. Okay? Allah. Jadi kalau Ustaz, kita baca dalam sejarah ada konsep yang dikenakan oleh Al-Mawardi dan Kitab Al-Ahkam tu mengatakan bahawa dalam memilih pemimpin tu, kalau kita ada pemimpin yang amanah, kita boleh ambil pemimpin yang kurang amanah selagi mana dia yang amanah tu tak ada, dan yang tak amanah tu yang boleh jaga agama. Pemimpin yang amanah kalau tak jumpa yang amanah, tak jumpa yang amanah, jadi kita pilih pemimpin walaupun dia tak amanah tapi dia boleh jaga agama. Baik. Konsep Al-Mawardi yang digariskan dalam kitab Ahkam Sultaniyah, dia memberikan gambaran begini.
Sebab setelah habis tamat khalifah, 4 orang khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, maka lepas itu yang naik adalah pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Baik, pemerintahan kerajaan Abbasiyah ini berbeza. Dia tidak bercanggah dengan Islam. Tapi pemerintahan dia adalah pemerintahan diraja yang bersifat anak beranak. Lepas ayah, anak, anak, cucu, cucu, cicit, cicit, cuit, muid, apa sampai bawah dan tuan. Kan kita tengok sejarah itu, dan Islam tak kata benda itu salah. Islam tidak pernah mengatakan. Sebab itu soal memilih pemimpin dia bergantung kepada bagaimana manusia memilih. Terpulang bagaimana kita. Dan tuan-tuan tengok dalam beberapa sejarah pun ada pemimpin di kalangan umat Islam yang zalim. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang pemimpin yang sangat zalim. Dia ambil para ulama, berantem-rantem orang, dia pancung kepala, punya dia marah kepada para ulama. Dia zalim, dia melakukan maksiat pada Allah. Tapi berbanding daripada dia memilih orang bukan Islam jadi pemimpin, lebih baik daripada itu. Dan dalam kes, kenapa waktu itu macam kes peperangan di antara Amerika dengan Saddam Hussein ketika 2002 berlaku peperangan. Memanglah kalau nak bagi orang kepala tu, kalau kita bagi bukan Islam, lagu-lagu Islam, biar orang Islam itu saja, daripada kita duduk kepada mereka yang kafir, walaupun orang kafir itu adalah sebab paling penting pertimbangannya adalah soal agama. Itu akan sebenarnya menggariskan kata demikian supaya jangan kita bersekongkol dengan orang yang bukan Islam, yang memang memusuhi Islam, nak menjatuhkan orang Islam supaya dia jadi pemimpin. Yang tidak dibenarkan. Tapi yang dipilih pemimpin maksudnya pemimpin paling tinggi. Kalau dia kata nak letakkan Perdana Menteri ini adalah orang bukan Islam, yang itu memang kita boleh. Tapi kalau dia kata masih orang Islam, dia motori sebagai contoh, itu dipanggil Wizaratul Tanfiz dalam bidang. Kalau kita baca balik yang Tafsirnya, dia ada empat, yakni Wizaratul Tashri' dengan Wizaratul Tanfiz. Wizaratul Tashri' ini orang yang layak untuk membuat satu ijtihad, keputusan dasar tu dia kena ditentukan oleh orang Islam secara majoriti. Ataupun Wizaratul Tanfiz ni contoh, dia kena jadi menteri sebab dia menteri untuk urusan orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam jadi menteri dia, takkan kita nak bagi orang Islam jadi uruskan gereja pula, kita pun tak faham. Jadi ada dipanggil Wizaratul Tanfiz, ada perkara-perkara yang kita boleh serahkan kepada Islam. Cuma diijma' para ulama, kita tak boleh memilih pemimpin yang paling tinggi itu adalah bukan Islam. Itu tak boleh. Nah, jadi kalau tengok dua-dua ni, dua-dua nak letak orang Islam sebagai pemimpin. Ada tak nilai sendiri. Tapi kalau salah satu daripada dua pihak ni nak letakkan bukan Islam sebagai pemimpin nombor satu, itu tuan-tuan kena tolak. Baik buruk, zalim tak zalim buat ni, kita kena pilih sebab waktu itu dia nak lantik orang bukan Islam sebagai pemimpin nombor. Tapi dalam kes negara kita ni saya tengok dua-dua nak lantik orang Islam sebagai pemimpin. Jadi tuan-tuan nilai mana memberikan kebaikan kepada itu lebih antara satu sama lain. Jadi kita harus lakukan Tuhan itu sedikit manfaat kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.